Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Asnul. Kali ini kita akan masuk ke bahagian kedua, iaitu bab 4 matematik pengguna percukaian bagi matematik KSSM tingkatan 5. Dalam bahagian yang kedua ini kita akan banyak membincangkan kepada kaedah pengiraan bagi cukai-cukai yang kita telah pelajari dalam bahagian yang pertama dahulu. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe channel Cikgu Asnul dan like video ini. Baiklah, kita masih lagi dalam standard kandungan yang sama, iaitu 4.1 percukaian. Dan standard pembelajaran 4.1.3 mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Untuk pengiraan cukai yang pertama ialah cukai pendapatan. Jadi sistem taksiran sendiri yang kita telah pelajari dalam video yang pertama, iaitu pembayar cukai perlu membuat taksiran sendiri, menyimpan rekod dan membayar cukai mengikut amaun tertentu. Jadi pembayar cukai perlu mengetahui semua maklumat yang diperlukan, iaitu menyemak insentif dalam belanjawan terkini, seperti jumlah pendapatan, pengecualian cukai, pelepasan cukai dan rebate cukai. Kerana ia adalah berubah dari semasa ke semasa berdasarkan belanjawan yang diumumkan oleh kerajaan. Untuk langkah yang pertama, kita akan menghitung pendapatan bercukai. Dan cukai pendapatan adalah satu cukai yang progresif. Apabila pendapatan seseorang, individu ataupun syarikat lebih tinggi, maka kadar cukai juga adalah semakin tinggi. Jadi untuk pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tahunan ditolak dengan pengecualian cukai dan tolak juga dengan pelepasan cukai. Jadi apakah jumlah pendapatan tahunan? Iaitu upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan lain-lain pendapatan. Walau bagaimanapun ia tidak termasuk allowance petrol atau perjalanan, kola ataupun allowance perumahan, allowance kerakyaan atau allowance perubatan. Bagi pengecualian cukai pula, ia adalah satu perbelanjaan peribadi kepada organisasi ataupun badan-badan kerajaan dalam bentuk hadiah, derma ataupun sumbangan. Contohnya perpustakaan atau badan rawatan kesihatan dan lain-lain. Ia mempunyai had yang tertentu dan bertujuan untuk memupuk budaya penyayang, kebudayaan atau kesenian. Bagi pelepasan cukai pula, ia adalah satu perbelanjaan untuk kepentingan persendirian ataupun keluarga. Sebagai contoh ialah KWSP, rawatan perubatan, yuran pengajian dan lain-lain. Ia juga berubah berdasarkan dasar kerajaan ataupun pengumuman yang diumumkan dalam belanjawan tahunan. Seterusnya yang kedua, kita akan menghitung cukai pendapatan, iaitu pendapatan bercukai berdasarkan kepada jadual kadar cukai. Ia ditetapkan oleh kerajaan dan berubah mengikut polisi atau dasar kerajaan. Jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020 boleh dilihat dalam muka surat 105 buku teks matematik tingkatan 5. Lajur pertama menunjukkan banjaran pendapatan bercukai dalam RM. Ini adalah julat pendapatan bercukai setelah jumlah pendapatan ditolak dengan pengecualian dan pelepasan tadi. Jadi jika kita lihat di sini, pada bahagian lajur yang ketiga kita dapati kadar peratusnya adalah meningkat secara progresif. Bermaksud apabila seseorang individu mempunyai pendapatan yang semakin tinggi, maka kadar cukai pendapatannya juga adalah semakin tinggi. Setelah kita memperoleh nilai cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita perlu menolak dengan rebate cukai yang layak. Terdapat dua jenis rebate cukai. Yang pertama ialah apabila kita buat pengiraan bagi pendapatan bercukai dan ia tidak melebihi RM35,000, maka kita layak untuk mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Yang kedua ialah apabila warga negara beragama Islam membuat bayaran zakat ataupun fitrah kepada pihak lembaga zakat. Jadi nilai tersebut boleh terus ditolakkan sebagai rebate cukai. Seterusnya untuk langkah yang keempat, iaitu cukai pendapatan yang perlu dibayar. Saya jadikan contoh satu ini sebagai satu simulasi untuk kita lebih memahami bagaimana pengiraan cukai pendapatan. Bermula daripada langkah yang pertama tadi sehinggalah langkah yang keempat. Katakan jumlah pendapatan ditambah dengan allowance tahunan bagi seorang individu ialah RM80,000. Ditolakkan dengan allowance yang dikecualikan cukai sebanyak RM15,000. Maka kita akan dapati jumlah pendapatan tahunannya ialah RM65,000. Seterusnya kita akan menolak pengecualian cukai. Katakan individu tersebut menderma kepada perpustakaan daerah sebanyak RM400 dan ditolakkan lagi dengan pelepasan cukai, iaitu individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM6,000, insurans perubatan sebanyak RM4,000
dan pembelian peranti sebanyak RM2,200. Pada beberapa perkara dalam pelepasan cukai, terdapat nilai had bagi tuntutan yang boleh dibuat. Sebagai contoh, bagi insurans hayat dan KWSP, had maksimum yang boleh dituntut ialah RM7,000. Sekiranya seseorang itu membuat pembayaran ataupun membuat perbelanjaan bagi item tersebut melebihi nilai had, maka nilai tuntutan maksimum hanya terhad kepada nilai yang telah ditetapkan. Jadi contohnya sebagai insurans hayat dan KWSP, hadnya ialah RM7,000, maka ini adalah nilai maksimum yang boleh dituntut. Begitu juga dengan insurans perubatan, terhad kepada RM4,000 sahaja dan pembelian peranti terhad kepada RM3,000. Jadi sekiranya lebih daripada nilai tersebut, maka ia akan terhad kepada nilai maksimum. Sekiranya kurang, maka nilai tersebut sahaja yang boleh dituntut. Seterusnya, selepas kita menolak kedua-dua penginculan cukai dan pelepasan cukai, maka kita akan mendapat jumlah pendapatan bercukai iaitu RM43,800. Jadi kita akan lihat kepada jadual kadar cukai pendapatan individu dan kita lihat kepada banjaran pendapatan bercukai iaitu pada julat RM35,000 hingga RM50,000. Jadi untuk nilai RM43,800 ia berada dalam julat ini, dan untuk RM35,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah RM600 dan kita panggil ini sebagai cukai bagi RM35,000 yang pertama ataupun cukai dasar, iaitu RM600. Dan seterusnya, bagi baris yang kedua ini, RM15,000 yang berikutnya, ini adalah cukai atas baki berikutnya. Bermaksud kita akan tolakkan pendapatan bercukai tadi iaitu RM43,800 ditolak dengan nilai dasar bagi RM35,000 yang pertama. Maka RM43,800 tolak RM35,000, kemudian didarabkan dengan kadar cukai bagi banjaran pendapatan bercukai di sini ialah 8%. Maka kita akan memperoleh RM704. Jadi kita akan jumlahkan cukai tersebut menjadi RM1,304. Ini adalah jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar sekiranya tiada rebate. Sekiranya terdapat rebate cukai seperti potongan zakat, katakan individu tersebut membuat potongan gaji bulanan kepada Lembaga Zakat Selangor, maka nilai tersebut terus ditolak iaitu RM1,200 dan cukai yang perlu dibayar hanyalah RM104. Jadi ini adalah sebagai satu contoh yang ringkas tentang pengiraan cukai pendapatan. Jadi nanti kita akan lihat lagi beberapa contoh berkaitan dengan pengiraan cukai pendapatan. Seterusnya, perbincangan contoh-contoh dalam buku teks pada muka surat 106 dan 107. Dalam contoh yang pertama, kemahiran yang ingin diterapkan ialah pengiraan pendapatan bercukai secara pukal, iaitu jumlah pendapatan ditolak dengan allowance yang dikecualikan cukai, kemudian tolak dengan pengecualian cukai dan ditolak dengan pelepasan cukai. Maka kita akan mendapat jumlah pendapatan bercukai. Bagi contoh 2 dan contoh 3, kemahiran yang ingin diterapkan ialah pengiraan jumlah cukai yang harus dibayar. Walau bagaimanapun terdapat dua jenis perbezaan di sini, iaitu yang pertama iaitu rebate untuk bayaran zakat, dan contoh yang ketiga ialah pendapatan bercukai kurang atau sama dengan RM35,000. Jadi contoh 3 tersebut melayakkan untuk rebate sebanyak RM400. Jadi kemahiran yang ingin diterapkan ialah membaca jadual kadar cukai pendapatan individu, di mana pelajar perlu mengetahui bagaimana untuk melihat pada banjaran pendapatan bercukai. Seterusnya, menghitung jumlah cukai iaitu cukai dasar ditambah dengan cukai atas baki, di mana baki tersebut didarabkan dengan kadar mengikut julat pendapatan bercukai. Seterusnya ditolak dengan rebate yang layak. Jadi untuk kedua-dua kes tersebut, pertama ialah rebate zakat dan yang kedua ialah pendapatan bercukainya kurang dari RM35,000. Jadi akhirnya kita akan memperoleh jumlah cukai yang harus dibayar. Potongan cukai bulanan iaitu PCB. PCB ialah potongan pendapatan ataupun saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Ia bertujuan untuk mengurangkan beban bagi membayar cukai secara sekaligus. Sebagai contoh, penyata pendapatan bulanan, ia tercatat pada slip ataupun penyata gaji bulanan pekerja. Pada slip ataupun penyata gaji bulanan tersebut terdapat cukai pendapatan. Yang ini adalah dimaksudkan dengan PCB. Potongannya sebanyak RM89.85 sebulan. Nilai ini diperoleh daripada kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pada bahagian bawahnya juga terdapat potongan zakat dari Majlis Agama Islam Selangor sebanyak RM114.64. Jadi potongan zakat secara bulanan ini boleh dijadikan sebagai rebate cukai.
Jadi apakah kesan PCB? Katakan seorang individu bernama Chong. Sekiranya cukai yang perlu dibayarnya adalah RM1,300 dan ia adalah lebih besar daripada jumlah potongan cukai bulanannya iaitu RM1,100, maka perbezaannya iaitu RM200 perlu dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi di sini dia tidak perlu membayar RM1,300 secara sekaligus kerana dia telah membuat potongan cukai bulanan sebanyak RM1,100 untuk setahun. Sekiranya cukai yang perlu dibayar kurang daripada PCB, katakan cukai yang perlu dibayar ialah RM1,000, manakala jumlah potongan cukai bulanannya ialah RM1,500, maka Chong akan menerima lebihan bayaran yang dibuat kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi Chong akan menerima RM500 dan wang tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun banknya. Jadi rujuk contoh 4 dalam buku teks muka surat 108 untuk melihat kesan PCB kepada pembayar cukai. Seterusnya kita lihat taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Apakah maksud taksiran cukai bersama? Iaitu taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri, di mana pendapatan isteri atau suami tersebut akan dijumlahkan bersama semasa membuat taksiran. Jadi katakan Chong dan Susan adalah suami isteri, maka Chong akan menjumlahkan pendapatannya bersama dengan isterinya dan seterusnya beliau akan menghitung cukai pendapatan. Untuk taksiran cukai berasingan, suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Bermaksud Chong akan membuat taksiran secara berasingan daripada isterinya Susan. Jadi apakah syarat-syarat untuk taksiran cukai bersama? Suami dan isteri mestilah tinggal bersama, mempunyai jumlah pendapatan diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami ataupun isteri ataupun pasangannya. Jadi maksudnya dia perlu menjumlahkan pendapatan bagi kedua-dua individu tersebut. Suami ataupun isteri mestilah warga negara Malaysia jika tidak bermastautin dan hanya boleh dibuat dengan satu isteri sahaja. Jadi yang mana lebih menguntungkan? Jadi sebenarnya untuk taksiran cukai lebih menguntungkan jika membuat taksiran cukai secara berasingan. Kelebihannya ialah setiap individu layak mendapat pengecualian, pelepasan atau rebate berdasarkan had maksimum tuntutan yang ditetapkan. Jadi maksudnya setiap had tersebut seperti yang saya telah jelaskan pada contoh 1 tadi boleh dituntut pada nilai maksimum bagi setiap individu. Jumlah pendapatan bercukai berada pada banjaran pendapatan bercukai yang lebih rendah, maka kadar juga lebih rendah. Seperti yang telah dinyatakan tadi, kadar cukai pendapatan individu adalah bersifat progresif. Semakin tinggi nilai pendapatannya, maka semakin tinggilah kadar cukai yang akan dikenakan. Baik, kita lihat contoh 2, mirip bagi soalan contoh 5 dalam buku teks muka surat 109. Pada tahun 2020, Chong dan isterinya Susan mendapat gaji tahunan masing-masing sebanyak RM85,000 dan RM53,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 dan RM400 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut merupakan pelepasan yang hendak dituntut oleh Chong dan isterinya. Untuk pelepasan individu, Chong dan Susan membuat tuntutan sebanyak RM9,000. Untuk gaya hidup dengan had maksimum RM3,000, Chong membelanjakan RM4,000 manakala Susan membelanjakan RM2,250. Insurans hayat dengan had RM7,000, Chong telah membelanjakan RM8,000 manakala Susan telah membelanjakan RM5,500. Untuk insurans perubatan dengan had RM3,000, Chong telah membelanjakan RM3,600 dan Susan RM1,800. Soalan A, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Chong dan Susan dengan menggunakan cara taksiran cukai berasingan dan yang kedua taksiran cukai bersama. Soalan B, antara taksiran cukai berasingan dan taksiran cukai bersama, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Chong dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Berdasarkan jadual ini, kita dapati Chong telah membelanjakan 3 perkara iaitu gaya hidup, insurans hayat dan insurans perubatan melebihi had yang telah ditetapkan. Maka Chong hanya boleh membuat tuntutan bagi nilai maksimum had bagi setiap perkara tersebut. Baiklah, untuk kali ini saya akan tunjukkan taksiran cukai berasingan dan taksiran cukai bersama secara sebelah menyebelah. Okey, pertama sekali kita lihat dulu jumlah pendapatan.
Chong ialah RM85,000 dan Susan ialah RM53,000. Sekiranya untuk taksiran cukai bersama, beliau perlu menambahkan pendapatan Susan iaitu isterinya menjadikan jumlah pendapatan mereka ialah RM138,000. Jadi jumlah pengecualian iaitu derma yang telah mereka keluarkan, Chong akan ditolakkan dengan RM500 dan isterinya ditolak dengan RM400. Untuk taksiran cukai bersama, kedua-dua nilai tersebut boleh dijumlahkan menjadikan jumlah pengecualian ialah RM900. Untuk jumlah pelepasan, bagi taksiran cukai berasingan, Chong dan isterinya boleh menuntut secara berasingan. Jadi untuk tuntutan pelepasan individu, Chong layak untuk menuntut RM9,000, begitu juga dengan isterinya. Untuk gaya hidup dengan had RM3,000, Chong hanya layak membuat tuntutan maksimum sebanyak RM3,000 walaupun dia telah membelanjakan RM4,000. Tetapi Susan boleh menuntut nilai yang telah dibelanjakan sahaja. Begitu juga dengan insurans hayat, hadnya ialah RM7,000 tetapi Chong telah membelanjakan RM8,000. Maka had maksimum yang boleh dituntut ialah RM7,000. Untuk Susan, dia boleh menuntut sebanyak nilai yang telah dibelanjakan iaitu RM5,500. Begitu juga insurans perubatan dengan had RM3,000, Chong telah membelanjakan RM3,600. Maka had maksimum yang boleh dituntut ialah RM3,000. Untuk Susan pula, beliau boleh menuntut nilai yang telah dibelanjakan iaitu RM1,800. Bagi taksiran cukai bersama, ia dianggap sebagai satu individu. Maka, untuk setiap pelepasan iaitu individu, gaya hidup, insurans hayat dan insurans perubatan, Chong hanya boleh membuat tuntutan berdasarkan kepada had maksimum sahaja. Iaitu untuk gaya hidup terhad kepada RM3,000, untuk insurans hayat terhad kepada RM7,000 dan untuk insurans perubatan terhad kepada RM3,000. Jadi pendapatan bercukai mereka, jika kita lihat secara berasingan, untuk Chong, pendapatan bercukainya ialah RM62,500 dan isterinya RM34,050. Manakala untuk taksiran cukai bersama, jadi tadi jumlah pendapatan mereka ialah RM138,000, ditolak dengan jumlah pengecualian iaitu RM900 dan ditolakkan dengan semua tuntutan bagi pelepasan, maka pendapatan bercukainya ialah RM115,100. Jadi bila kita lihat di sini, pendapatan bercukai bagi taksiran cukai bersama adalah jauh lebih tinggi daripada taksiran cukai secara berasingan. Kesannya ialah pada bacaan jadual kadar cukai pendapatan individu. Jadi kita akan lihat cukai dasar dan cukai atas baki berdasarkan jadual kadar cukai pendapatan bagi tahun taksiran semasa. Untuk cukai dasar, bagi RM50,000 yang pertama, Chong perlu membayar RM1,800. Manakala cukai atas baki, RM62,500 tolak dengan RM50,000 dan didarabkan dengan kadar cukainya pada banjaran pendapatan bercukai tersebut ialah 14%. Jadi kita akan memperoleh RM1,750. Untuk Susan pula, untuk RM20,000 yang pertama, dia perlu membayar RM150. Manakala cukai atas baki, iaitu RM34,050 tolak RM20,000 dan didarabkan dengan kadar cukai iaitu 3%, kita akan memperoleh RM421,50. Bagi taksiran cukai bersama, setelah dirujuk pada jadual kadar cukai pendapatan bagi individu, maka cukai dasarnya adalah dirujuk pada RM100,000 yang pertama sebanyak RM10,900. Kemudian, untuk cukai atas baki, RM115,100 ditolak dengan RM100,000 yang pertama dan didarabkan dengan kadar cukai iaitu 24%, maka kita akan memperoleh RM3,624. Jadi nilai ini adalah agak tinggi berbanding dengan taksiran cukai berasingan tadi secara individu. Jadi inilah kadar progresif yang menyebabkan nilai yang perlu dibayar untuk taksiran cukai bersama adalah terlalu tinggi dan jauh daripada taksiran cukai secara berasingan. Seterusnya rebate untuk zakat ataupun pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Untuk Chong, tiada rebate yang layak dituntut. Manakala untuk isterinya, Susan, rebate yang layak dituntut bagi pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Kita boleh rujuk pada pendapatan bercukai di sini. Pendapatan bercukai Susan ialah RM34,050. Ia adalah kurang daripada RM35,000. Maka beliau layak untuk membuat potongan ataupun rebate sebanyak RM400. Bagi taksiran cukai bersama pula, sememangnya pendapatan bercukai adalah jauh lebih tinggi, maka tiada rebate yang layak untuk dituntut. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah hasil tambah bagi cukai dasar dan cukai atas baki. Jadi tambahkan RM1,800 tambah RM1,750, jumlahnya ialah RM3,550. Bagi Susan pula,
Cukai dasar ialah RM150 ditambah dengan cukai atas baki RM421.50. Ditolak dengan rebate RM400, maka dia perlu membayar cukai pendapatan sebanyak RM171.50. Bagi taksiran cukai bersama, cukai dasar RM10,900 ditambah dengan cukai atas baki sebanyak RM3,624, maka jumlahnya ialah RM14,524. Secara kasar kita boleh lihat jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi taksiran cukai bersama adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan jumlah bagi taksiran cukai secara berasingan untuk Chong dan Susan, iaitu jumlahnya sebanyak RM3,721.50. Terdapat perbezaan sebanyak RM10,802.50 bagi kedua-dua jenis taksiran berikut. Maka untuk menjawab soalan B tadi, taksiran cukai berasingan adalah lebih baik berbanding taksiran cukai secara bersama. Pengiraan yang seterusnya ialah pengiraan cukai jalan. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar cukai jalan? Yang pertama ialah kapasiti enjin dan jenis kenderaan, kerana kenderaan yang berbeza mempunyai kapasiti enjin yang berbeza. Seterusnya ialah jenis pemilikan, sama ada pemilikan individu ataupun pemilikan syarikat. Dan begitu juga lokasi. Terdapat beberapa perbezaan pada lokasi, sama ada di Semenanjung Malaysia ataupun Sabah dan Sarawak. Berikut adalah contoh jadual kadar cukai jalan bagi kenderaan persendirian di Semenanjung Malaysia. Iaitu yang pertama ialah kadar cukai jalan motosikal dan jadual yang kedua ialah kadar cukai jalan kereta persendirian. Jika kita lihat di sini, kapasiti enjin diberi dalam cc ataupun sentimeter cube ataupun sentimeter padu, di mana kadar cukai adalah berubah mengikut kapasiti enjin. Bagi kadar cukai jalan motosikal, ia hanya melibatkan kadar asas sahaja, tiada kadar progresif yang dikenakan. Untuk kadar cukai jalan kereta persendirian pula, terdapat dua jenis cukai yang dikenakan, iaitu kadar asas dan kadar progresif. Bagi kenderaan ataupun kereta persendirian yang mempunyai kapasiti enjin di bawah 1600cc, tiada kadar progresif dikenakan. Tetapi kenderaan yang mempunyai kapasiti enjin melebihi 1600cc akan dikenakan kadar asas ditambah dengan kadar progresif. Jika kita lihat di sini, semakin besar kapasiti enjin, semakin tinggi kadar cukai jalan yang dikenakan. Jika kita lihat di sini, untuk kenderaan yang mempunyai kapasiti enjin melebihi 3000cc, kadar asasnya juga adalah jauh lebih tinggi, iaitu 2130. Kemudian dia akan ditambahkan dengan setiap cc yang melebihi 3000 tersebut didarabkan dengan RM4.50. Maka kita akan mendapat satu nilai cukai yang sangat tinggi bagi kapasiti enjin yang besar. Baiklah, kita lihat contoh 3. Muhammad adalah seorang penyewa awam yang bertugas di Ipoh, Perak. Beliau mempunyai sebuah motosikal berkuasa tinggi dengan kapasiti enjin 497cc dan sebuah kereta dengan kapasiti enjin 2399cc. Berdasarkan jadual kadar cukai jalan di Semenanjung Malaysia, hitung cukai jalan bagi kedua-dua kenderaan Muhammad. Walaupun kapasiti enjin bagi suatu model kenderaan dinyatakan dalam liter, namun nilai kapasiti enjin dalam cc boleh dilihat dalam geran kenderaan tersebut. Jadi di sini kita akan lihat dua jenis kenderaan, iaitu motosikal dan kereta. Untuk kadar cukai jalan motosikal dengan kapasiti enjin 497cc, ia berada pada julat kapasiti 251 hingga 500cc. Maka kadar asasnya ialah 180. Jadi untuk cukai jalan motosikal, kadar cukai jalannya adalah RM180. Untuk cukai jalan bagi kereta, iaitu 2399cc, ia berada pada julat 2000 hingga 2500cc. Maka terdapat kadar asas dan kadar progresif yang dikenakan. Kadar asasnya ialah 380 ditambah dengan kadar progresif, iaitu baki setiap cc yang melebihi 2000 tadi, iaitu 2399 ditolak dengan 2000, kemudian didarabkan dengan RM1, maka jumlahnya adalah RM779. Jadi ini adalah jumlah cukai jalan bagi kereta. Pengiraan yang seterusnya ialah mengira cukai pintu. Kadar cukai pintu ditetapkan oleh PBT dan ia adalah berbeza mengikut lokasi dan jenis hartanah. Nilai tahunan ialah anggaran sewa bulanan didarabkan dengan 12 bulan. Apakah maksud nilai tahunan ataupun taksiran tahunan tersebut? Ia adalah satu anggaran kasar sewa tahunan
yang munasabah dan dijangka diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Jadi maksudnya PBT telah membuat anggaran sekiranya hartanah tersebut disewakan, berapakah nilai sewa yang akan diperoleh sepanjang tahun tersebut. Jadi jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu didarab dengan nilai tahunan. Kita lihat contoh 4, latih kendiri 4.1C, soalan 7 dalam buku teks muka surat 114. Puan Kim memiliki sebuah pangsapuri servis di Shah Alam. Cukai pintu yang dikenakan ialah 5%. Diberi bahawa sewa rumah itu dianggarkan pada RM1,500 sebulan. Hitung jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Kim setiap tahun. Okey, jadi daripada maklumat yang diberi, kadar cukai pintunya adalah 5% dan sewa rumah tersebut dianggarkan RM1,500 sebulan. Jadi untuk nilai tahunan ataupun kadar cukai pintu setahun, maka kita perlu menghitung dahulu nilai tahunannya, iaitu RM1,500 didarab dengan 12 bulan sama dengan RM18,000. Jadi jumlah cukai pintu sama dengan 5% didarab dengan nilai tahunan sebanyak RM18,000, maka kita akan memperoleh RM900. Maka Puan Kim perlu membayar RM900 setiap tahun untuk cukai pintunya. Seterusnya, pengiraan bagi cukai tanah. Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri bergantung kepada lokasi, saiz dan jenis tanah yang berbeza. Jadi jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarab dengan jumlah keluasan tanah tersebut. Contoh 5, dalam latih kendiri 4.1C soalan 8 dalam buku teks muka surat 114, Encik Abdullah mempunyai sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kedah. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah RM0.15 ataupun 15 sen bagi setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun. Jadi, untuk kes ini, kita boleh terus mengira jumlah cukai tanah iaitu RM0.15 ataupun 15 sen bagi setiap meter persegi dan didarabkan dengan keluasan tanahnya iaitu 300 meter persegi. Maka cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah ialah RM45 setahun. Seterusnya, pengiraan cukai jualan dan perkhidmatan. Kadar cukai jualan ditetapkan sebanyak 5% atau 10% ataupun lain-lain kadar bergantung kepada jenis barangan. Manakala kadar cukai perkhidmatan ditetapkan kepada 6%. Sebagai contoh, kita lihat contoh 6, iaitu soalan yang mirip contoh 10 dalam buku teks muka surat 113. Kamal dan isterinya bercuti di sebuah hotel 4 bintang di Kuala Lumpur dengan harga RM350 semalam. Tidak termasuk cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Mereka menginap di hotel tersebut selama 3 malam. Hitung harga yang perlu dibayar oleh Kamal untuk penginapannya. Jadi untuk pengiraan jumlah cukai perkhidmatan, RM350 didarabkan dengan 3 hari dan didarabkan dengan kadar cukai perkhidmatan sebanyak 6%, maka kita akan memperoleh cukai perkhidmatan sahaja iaitu RM63. Jumlah bayaran hotel RM350 didarabkan dengan 3 hari, maka kita akan memperoleh RM1,050. Jadi jumlah bayaran keseluruhan yang perlu Kamal belanjakan untuk penginapannya ialah 63 ditambah dengan RM1,050 iaitu RM1,113. Kaedah alternatif yang kita boleh gunakan untuk menghitung jumlah bayaran keseluruhan ialah 350 didarab dengan 3 dan seterusnya didarab dengan 106%. Jadi di mana kita dapatkan nilai 106%? Jadi 6% tersebut kita tambahkan dengan harga yang perlu dibayar sebanyak 100% tanpa cukai. Maka kita akan memperoleh 106%. Jadi kita darabkan dan kita akan memperoleh nilai yang sama. Jadi ini adalah nilai yang perlu dibayar oleh Encik Kamal. Seterusnya kita bincangkan contoh 7, latih kendiri 4.1C, soalan 9 buku teks muka surat 115. Yisun makan malam di sebuah restoran. Dia telah makan sepinggan nasi goreng, 2 ketul ayam goreng dan secawan kopi. Jadual di bawah menunjukkan harga makanan dan minumannya. Untuk nasi goreng, harganya ialah RM6 sepinggan, ayam goreng RM5 seketul dan kopi RM4 secawan.
Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%, maka hitung bil Yi Sun. Jadi berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Yi Sun? Okey, jadi ini adalah lebih kurang sama dengan contoh 6 tadi. Kita cari dahulu jumlah harga bagi makanan dan minumannya, iaitu RM6 tambah RM5 darab 2 tambah RM4. Jumlahnya RM20. Kemudian bil Yi Sun, harga sebelum dikenakan cukai iaitu RM20 ditambah dengan cukai perkhidmatannya iaitu 20 darab 6%. Maka jumlahnya ialah RM21.20. Kaedah alternatif, bil Yi Sun sama dengan RM20 iaitu jumlah harga makanan dan minumannya sebelum dikenakan cukai perkhidmatan didarab dengan 106%, seperti yang saya telah jelaskan tadi, dan kita akan memperoleh nilai sama iaitu RM21.20. Seterusnya kita masuk ke standard pembelajaran 4.14, menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Jadi dalam standard pembelajaran ini saya hanya akan membincangkan satu contoh saja, iaitu contoh 8. Contoh ini adalah dari soalan latih ekstensif soalan 15, buku teks muka surat 121. Oleh kerana penyelesaian masalah banyak melibatkan pengiraan cukai pendapatan, kerana ia adalah pengiraan cukai yang agak kompleks. Pendapatan tahunan Puan Aida ialah RM84,400 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan cukai bagi individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, gaya hidup sebanyak RM1,200, insurans perubatan sebanyak RM2,800, perbelanjaan rawatan perubatan ibu bapa sebanyak RM2,100 dan seorang anak berumur 18 tahun ke bawah yang belum berkahwin sebanyak RM2,000. Puan Aida membuat bayaran zakat sebanyak RM600 pada tahun tersebut. Jadi soalan A, hitung pendapatan bercukai bagi Puan Aida. B, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aida. Soalan C, jika PCB sebanyak RM450 telah ditolak setiap bulan daripada gajinya, adakah Puan Aida perlu membuat bayaran cukai pendapatannya? Jadi di sini kita akan merancang strategi. Yang pertama, kita kenal pasti dahulu apakah nilai-nilai pendapatan, pengecualian, pelepasan dan rebate. Setelah kita baca maklumat yang telah diberikan tadi, kita dapati tiada pengecualian cukai yang dinyatakan. Untuk pelepasan cukai, anggapan yang dibuat ialah ia tidak melebihi had yang telah ditetapkan. Maksudnya nilai-nilai yang diberikan ini adalah kurang daripada had maksimum tuntutan. Kedua, kita akan senaraikan. Jadi pendapatan ialah RM84,400. Pelepasan pula, jadi kita ringkaskan di sini, kita lihat individu RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM7,000, gaya hidup RM1,200, insurans perubatan RM2,800, belanja rawatan ibu bapa RM2,100 dan anak bawah 18 tahun RM2,000. Jadi jumlahnya ialah RM24,100. Untuk rebate iaitu bayaran zakat, Puan Aida telah membayar RM600. Jadi kita akan terus laksanakan pengiraan. Untuk soalan A, hitung pendapatan bercukai bagi Puan Aida. Jadi pendapatan bercukai ialah pendapatan ditolak dengan pengecualian dan ditolak juga dengan pelepasan. Memandangkan tiada pengecualian cukai, maka pendapatan RM84,400 tolak kosong, tolak dengan RM24,100, maka pendapatan bercukai Puan Aida ialah RM60,300. Seterusnya soalan B, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Aida. Berdasarkan pengiraan bagi pendapatan bercukai Puan Aida iaitu RM60,300, kita akan rujuk jadual kadar cukai pendapatan individu tahun taksiran. Pada banjaran pendapatan bercukai dalam julat RM50,000 hingga RM70,000, pendapatan bercukai Puan Aida berada pada julat ini. Maka kita akan lihat di sini untuk RM50,000 yang pertama ataupun cukai dasar, cukainya adalah RM1,800. Dan untuk cukai atas baki iaitu kadarnya 14%, kita akan hitung RM60,300 ditolak dengan RM50,000. Kemudian didarab dengan 14%, maka kita akan memperoleh RM1,442. Dan ditolak dengan rebate zakat iaitu RM600. Maka cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah RM1,800 iaitu cukai dasar, ditambah dengan cukai atas baki iaitu RM1,442 dan ditolak dengan rebate iaitu RM600, maka kita akan memperoleh RM2,642. Dan untuk soalan C, jika PCB sebanyak RM450 telah ditolak setiap bulan daripada gajinya, adakah Puan Aida perlu membuat bayaran cukai pendapatannya?
Okey, jadi kita perlu membandingkan dahulu cukai pendapatan yang perlu dibayar tadi ialah 2,642 berdasarkan soalan B. Jumlah PCB tahun 2020 iaitu 450 sebulan didarab dengan 12 bulan, maka jumlahnya ialah RM5,400. Ini adalah jumlah cukai yang telah dibayar ke LHDN. Memandangkan cukai yang telah dibayar adalah lebih besar ataupun lebih tinggi daripada yang perlu dibayar, iaitu yang telah dibayar tadi ialah 5,400. Cukai yang perlu dibayar hanyalah 2,642, maka Puan Aida tidak perlu membuat bayaran cukai pendapatannya kerana dia telah terlebih bayar. Maka lebihan bayaran tersebut akan dikreditkan semula ke dalam akaun banknya. Berdasarkan kepada perbincangan yang kita telah buat bagi pengiraan cukai, iaitu cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan dan perkhidmatan, kita dapati bahawa pengiraan bagi cukai pendapatan adalah yang agak kompleks berbanding dengan cukai-cukai yang lain, diikuti dengan pengiraan cukai jalan. Jadi kita perlu memahami konsep bagi setiap satu perkara tersebut dengan terperinci untuk memastikan pengiraan kita adalah betul. Walau bagaimanapun, semua pengiraan cukai tersebut kebiasaannya dibuat secara automasi. Tujuan kita mempelajari pengiraan cukai ini adalah sekadar untuk pendedahan dan untuk memastikan bahawa kita memahami tanggungjawab kita sebagai seorang individu ataupun warga negara Malaysia yang bertanggungjawab terhadap negara. Jadi saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.